Sebanyak 5 kes baharu positif COVID-19 dicatat semalam menjadikan jumlah keseluruhan 293 kes di Sabah. Manakala 11 kes sembuh menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh dan discharge hospital 146 orang. Sementara 143 pesakit masih dirawat. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 2 daerah mencatatkan peningkatan iaitu Keningau 4 kes dan Kota Kinabalu 1 kes. 7 pesakit sembuh di Tawau semalam dan masing-masing 1 di Tuaran, Beaufort, Kunak dan Sempurna. Tawau mencatat jumlah tertinggi iaitu 79 kes diikuti Kota Kinabalu dengan 43 kes. Lahad Datu 39, Sandakan dan Tuaran masing-masing 20, Kinabatangan 19, Keningau 16 dan Penampang 11. Sementara itu Beaufort 10, Kunak dan Putatan masing-masing 8, Kota Belud 5, Sepitang dan Papar masing-masing 4, Tambunan 3, Ranau dan Sempurna masing-masing 2 kes. Kawalan Sempadan Sabah Indonesia termasuk di Sempadan Bantul Pegalungan Kalimantan Indonesia diperketat bagi menyekat kes jangkitan import wabak COVID-19. Usaha itu penting bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti yang cuba memasuki Sabah melalui lorong tikus. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Zamros Mohamad Zain menyatakan perkara itu ketika ditemui RTM di pos Bantul, Pegalungan. Katanya kawasan pedalaman dan luar bandar khususnya yang belum mempunyai sebarang kes positif COVID-19 perlu dipertahan. Tiada kelonggaran ketika pengurusan parti kerana kini penularan COVID-19 memberi ancaman lebih besar kepada nyawa rakyat. Anggota keselamatan turut tidur di dalam hutan ketika melaksana penugasan di Sempadan untuk memantau keadaan 24 jam. Tugas mereka adalah untuk menentukan jalan-jalan tikus yang ada di tempat di Bantul ni ada 3 yang utama yang digunakan untuk masuk secara haram, lorong tikus yang digunakan. So kita melaksanakan tugas ni dengan cara membuat rondaan, membuat serang hendap, membuat pos pemerhati dan juga pos pendengaran. Pos Bantul yang hanya boleh diakses melalui laluan udara berperanan mengawal laluan masuk dari Indonesia ke Sabah. Para guru di Sabah tetap komited melaksanakan tugas mengajar murid secara jarak jauh susulan wabak COVID-19 yang membawa kepada pembatalan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 tahun ini. Bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Dr. Mistirin Radin berkata, guru-guru akan terus memikul tanggungjawab mengajar murid berdasarkan sukatan pelajaran atau dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Penglibatan guru pula, kita pun mengutip juga data penglibatan guru dalam PDP. Jadi kita nampak dalam 3 hari ini pengisian data itu semakin baik. Kita dapati bahawa sebahagian besar guru terlibat mengajar dalam setiap hari. Sambil menyatakan sokongan terhadap pembatalan UPSR dan PT3, Dr. Mistirin berkata pihaknya berpegang kepada sukatan pelajaran iaitu hanya menggunakan buku rujukan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Jelasnya lagi, peperiksaan UPSR dan PT3 yang dikategorikan sebagai penilaian sumatif atau penilaian hujung tahun itu hanya merupakan salah satu kaedah penilaian pencapaian murid sekolah. Terdapat kaedah lain untuk menilai kemahiran dan pencapaian murid iaitu melalui pemerkasaan penilaian formatif yang menekankan penilaian secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sabah turut terlibat dalam pasukan pengurusan jenazah COVID-19 untuk membantu Kementerian Kesihatan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Pengarah JAKIM Sabah Haji Norjali Dais berkata pasukan berkenaan ditempatkan di 6 buah hospital di negeri ini.
Haji Nurjali ketika ditemui RTM di Tambunan berkata hospital berkenaan ialah Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Lahadatu dan Hospital Keningau. Dalam pada itu katanya agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri termasuk JAKIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Yayasan Dakwah Islamia Malaysia dan Tabung Haji akan menyalurkan sumbangan kepada penduduk yang terjejas COVID-19 di Tambunan. Bantuan melalui tabung musaadah COVID-19 tersebut berupa barangan keperluan. Terdahulu Haji Nurjali menyerahkan sumbangan JAKIM kepada Pegawai Daerah Tambunan, Jumain Abdul Ghani. Sepanjang tempoh PKP ini, Perkhidmatan Kejenteraan Ladang tetap meneruskan operasi di lapangan seperti biasa, malah dilakukan dengan penuh semangat. Ia bagi memastikan bekalan makanan untuk rakyat, khususnya beras, sentiasa mencukupi. Menurut Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sabah, Anita Miswari, Pertubuhan Peladang Negeri PPN sentiasa memastikan perkhidmatan diteruskan terutama aktiviti penuaian antaranya bagi mengelak risiko kerugian kepada pemilik sawah. Mereka ini sebagai frontliners kami juga yang memastikan bekalan ataupun bahan-bahan makanan itu sentiasa ada dan tidak terjejaslah. Ini ialah part of essential service yang mana kita kena berikan servis ini walaupun dalam tempoh PKP inilah. Anita menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Jelas beliau, sepanjang PKP ini, lebih 119 hektar tanah telah dibajak dan 97 hektar tanah dituai, melibatkan 47 operator jentera dan 6 pengurusan PPNJ di Kota Belut, Keningau dan Papar untuk tanaman jenis padi. Mengulas mengenai pakej rangsangan ekonomi kerajaan, Anita memberitahu LPP telah diberi peruntukan untuk melaksanakan projek tanaman jangka masa pendek bagi memastikan bekalan makanan tidak putus sepanjang PKP dan juga selepas tamat PKP. LPP turut membantu pengusaha ladang memasarkan hasil tani ke pasaraya dan pasar tani sepanjang PKP. 52 individu ditangkap sekitar Kota Kinabalu pada hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 3, 15 April lalu. Kesemua mereka didapati ingkar PKP dan didakwa di bawah Akta Polis selain Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Seksyen 3-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibi Majinji, mana-mana individu yang ingkar PKP pada tahap 3 akan terus ditahan bagi siasatan dan dirujuk ke mahkamah keesokan harinya. Sebelum ini, pihak polis hanya bagi nasihat dan memberi amaran. Selepas itu barulah menjalankan tangkapan. Tetapi kali ini pihak polis akan terus siasat kepada individu yang melanggar PKP. Sekiranya tiada alasan yang munasabah, mereka berada di tempat yang tidak sepatutnya, pihak polis akan membuat tangkapan. SCP Habibi bercakap dalam sidang media selepas membuat tinjauan di sekatan Jalan Raya Kepayan, Kota Kinabalu. Katanya sejak PKP dikuat kuasa 18 Mac lalu, 104 orang ditahan, kebanyakannya didakwa di mahkamah. Beliau juga memaklumkan pihak polis mengambil inisiatif memasang papan tanda sejauh 100 meter dari lokasi sekatan bagi memberi keutamaan kepada perkhidmatan penting. Sementara itu, di Penampang, 34 individu ditahan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak dikuatkuasakan pada 18 Mac. Dua daripadanya telah mendapat arahan pertuduhan daripada pejabat peguam negara. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim dalam sidang media berkata, walaupun daerah Penampang mencapai 98% tahap pematuhan PKP, namun masih ada yang ingkar dengan peraturan tersebut. Setakat ini kita telah membuka 19 kertas siasatan. Dan daripada 19 kertas siasatan ini kita telah menjalankan seramai 34 orang tangkapan. Jadi kita menyarankan kepada masyarakat di daerah Penampang ini untuk sentiasa mematuhi kepada arahan PKP ini.
Dalam pada itu, DSP Muhammad Haris berkata pihaknya sedang menyiasat kes penipuan penjualan penutup mulut dan hidung membabitkan kerugian sebanyak RM8,594 dan kes penipuan penjualan cecair pembasmi kuman melibatkan kerugian RM520. Mana-mana pihak yang ingin menyerahkan sumbangan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dinasihatkan agar menggunakan saluran yang betul. Ini demi memastikan pelaksanaan PKP dipatuhi sekaligus menjamin keselamatan orang awam. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim mengulas kejadian penyerahan pek makanan oleh Kelab Kebajikan Raisul Sabah di Penampang pada Khamis lalu yang diarah bersurai kerana kehadiran orang ramai berkumpul di luar jangkaan. Beliau mengesahkan perkara itu ketika dihubungi pemberita RTM di Penampang. Sementara itu, ketika ditemui pemberita RTM, pengerusi kelab itu, Assalam Omar memberitahu pihaknya sudah menyerahkan pek makanan terbabit kepada pihak berwajib. Bagaimanapun katanya penyerahan pek makanan itu yang sepatutnya berlangsung pagi Khamis lalu akan ditunda ke tarikh lain. Beliau kata Pegawai Daerah Penampang Henry Idol telah pun memberi kebenaran dan pihaknya akan membentuk satu pasukan bagi melancarkan proses pengagihan sumbangan itu. Kita dapat banyak sokongan dan donor daripada rakan-rakan dan juga local businesses. Ada yang memberi sampai 2 tan sayur. Kan, ya? Ada yang memberi minuman, mineral water, beras dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan yang kami punya usaha ini sikit sama kawan-kawan, rakan-rakan dan donor dapat sampai kepada golongan yang memerlukan ini. Pihaknya menyasarkan lebih 1,000 sumbangan pek makanan diserahkan kepada golongan memerlukan sekitar daerah Penampang. Kerjasama dan kepatuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP amat dituntut bagi menentukan kejayaan dalam memerangi pandemik COVID-19. Dalam konteks ini, rakyat seharusnya tidak mementingkan kehendak diri semata-mata hanya kerana kekangan tidak dapat melaksanakan aktiviti luar termasuk kegiatan ekonomi. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah UMS, Saad Awang Damit, rakyat perlu mengamalkan sikap solidariti kebersamaan yang jitu bagi membantu negara, khususnya Kementerian Kesihatan yang bertungkus lumus mengekang penularan wabak ini. Kita melihat ini sebagai satu tindakan wajar dan bukan membebankan kepada rakyat walaupun dalam keadaan sebenarnya kita terpaksa melalui beberapa halangan, tetapi dia adalah untuk tujuan keselamatan rakyat dan keselamatan negara. Beliau menyatakan demikian bagi mengulas mengenai pelaksanaan PKP yang kini sudah memasuki tahap ketiga sejak dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Baru-baru ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata kerajaan amat memerlukan kerjasama rakyat untuk mematuhi sepenuhnya PKP, terutama melibatkan 3 perincian aspek utama iaitu duduk di rumah, penjarakan sosial dan penjagaan kebersihan. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Saya Rita Alisius Malik, salam hormat.